Sejak tahun 2009, kes Mahkamah membabitkan umat Kristian berkaitan dengan penggunaan nama Allah telah mula mendapat liputan media. Polemik berlegar-legar dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya bagi penganut agama Kristian dan Islam. Umat Islam yang tidak bersetuju memperjuangkan kata Allah sebagai istilah eksklusif untuk mereka. Walau bagaimanapun, lebih 60% daripada Kristian adalah Bumiputra, dan perkataan yang digunakan untuk menterjemah Elohim dalam Perjanjian Lama dan Theos dalam Perjanjian Baru ke dalam bahasa Melayu Alkitab adalah Allah. Kata ini digunakan oleh Bumiputra Kristian yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara mereka di Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, masyarakat orang asli dan masyarakat Baba di Melaka. Secara etimologi, istilah Allah datang dari gabungan dua kata Arab iaitu al yang bererti sang atau the dan ilah yang bererti Allah atau God. Gabungan kedua kata ini membentuk kata al-ilah dan lama-kelamaan disebut sebagai Allah yang membawa erti sang Allah, the God. Dalam dunia purba di Timur Tengah, ia digunakan untuk merujuk kepada suatu Allah yang spesifik, Allah yang maha tinggi di antara para Allah. Istilah ini serupa dengan istilah dalam bahasa-bahasa Semitik yang lain, seperti istilah El dalam Ibrani, Ilu dalam bahasa Akkadian, Allaha dalam bahasa Syria dan sebagainya. Sebenarnya, perkataan Allah ialah perkataan am yang sudah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, orang Yahudi dan juga orang Arab Kristian di Semenanjung Tarah Arab sebelum kedatangan Islam. Bahkan sehingga ke hari ini, perkataan Allah digunakan oleh orang Kristian Arab di dalam ibadah, liturgi mahupun dalam kitab suci mereka. Orang Islam di sana pun tidak mempermasalahkan hal ini. Jadi, perkataan Allah bukanlah eksklusif untuk umat Islam sahaja. Persoalannya, bagaimana perkataan Allah boleh muncul dalam Alkitab bahasa Malaysia kita? Ini semua terjadi pada era kolonisasi di rantau Nusantara. Pada waktu itu, antara salah satu usaha yang dibawa oleh para kolonial ialah membawa tamadun barat yang mencakupi pendidikan, ekonomi dan juga agama. Bayangkan first time missionaries datang membawa Injil kepada masyarakat yang ada ketika itu. Bahasa apakah yang digunakan mereka untuk talk about God? Sudah tentu bukan bahasa ibunda para missionaries, apalagi bahasa asli Alkitab iaitu Ibrani dan Yunani. Ketika para missionaries telah melakukan observation tentang kata apa yang digunakan masyarakat tempatan bagi merujuk kepada Sang Pencipta yang Maha Esa, mereka menemukan penutur bahasa Melayu rata-rata menggunakan Allah, iaitu istilah Arab yang telah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Adalah penting untuk difahami masyarakat tempatan sudah mengenal istilah nama Allah sebagai sembahan jauh sebelum usaha terjemahan dilakukan. Misalnya masyarakat Iban di Sarawak ada memanggil Tuhan dengan istilah Allah Ta'ala. Disebabkan keterbatasan kosakata yang ada dalam bahasa tempatan dan juga konteks ketika itu, maka perkataan Allah dimasukkan dalam perterjemahan Alkitab bagi merujuk Elohim di Perjanjian Lama dan Theos di Perjanjian Baru. Adalah tidak benar untuk setengah pihak mengatakan para misionaris menggunakan istilah Allah kerana mereka ingin meniru Alkitab bahasa Arab atau kembali kepada bahasa asli Alkitab. Daripada yang kita lihat, tujuan para misionaris menggunakan istilah Allah adalah lebih pada kontekstualisasi, iaitu mereka menggunakan sesuatu yang familiar dalam sesuatu budaya bagi mengajar kebenaran Injil supaya lebih mudah difahami masyarakat setempat. Dari segi sejarah, penganut Kristian berbahasa Melayu di Asia Tenggara telah menggunakan Allah. Berikut adalah dokumen-dokumen tersebut. Pertama, telah ada versi cetakan Injil Matius di dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Rule pada tahun 1629. Kedua,
Kamus Melayu Latin telah dicetak di Rom pada tahun 1631 yang dikenali sebagai Dictionarium Malaicum Latinum et Latinum Malaicum. Ketiga, terjemahan kitab Kejadian oleh D. Boerius pada tahun 1662. Keempat, terjemahan M. Lejeker pada tahun 1733. Kelima, terjemahan Hesse Klinkert pada tahun 1879. Keenam, terjemahan W. A. Bode pada tahun 1938. Dan ketujuh, pada tahun 1731 hingga 1733, wujudnya Alkitab bahasa Melayu yang lengkap mengandungi kata Allah, iaitu terjemahan untuk God. Oleh itu, sejak awal lagi, perkataan Allah telah digunakan di dalam liturgi, doa-doa dan ibadat orang-orang Kristian yang bertutur dalam bahasa Melayu. Selama berabad-abad, tidak ada masalah pun tentang penggunaan kata Allah, sehinggalah ianya menjadi kes mahkamah. Umat Kristian tidak dapat menggantikan perkataan Allah kepada Tuhan atas beberapa sebab. Perkataan Tuhan telah digunakan untuk menterjemah kata Yahweh, Yod-He-Waw-He, di dalam bahagian Perjanjian Lama Alkitab. Ia akan mewujudkan situasi tidak masuk akal jika orang Kristian perlu menterjemah perasa Alkitab Lord God atau Ibraninya Yahweh Elohim sebagai Tuhan-Tuhan. Misalnya, Ulangan bab 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jika diterjemahkan semula perkataan Allah itu menjadi Tuhan, ianya akan berbunyi, dengarkanlah hai Israel, Tuhan, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Pengulangan perkataan Tuhan membuatkan terjemahan ini menjadi pelik. Mengapa tidak menggunakan Yahweh sebagai ganti Allah? Jika dilihat dalam Perjanjian Lama, perkataan Elohim yang sering diterjemah kepada Allah merujuk kepada pertama, Yahweh. Kedua, sidang ilahi Yahweh. Ketiga, dewa-dewi bangsa lain. Keempat, malaikat. Kelima, iblis. Keenam, roh Samuel yang sudah meninggal. Memandangkan ada 6 entiti yang dikenal pasti dalam Alkitab Perjanjian Lama digelar sebagai Elohim, adalah tidak masuk akal untuk menggantikan Allah dengan kata Yahweh. Tidak ada penulis Alkitab yang percaya bahawa sidang ilahi, dewa-dewa bangsa lain, malaikat, iblis atau roh Samuel itu adalah Yahweh. Kerana penulis Alkitab percaya Yahweh adalah satu dan unik dan tidak ada yang seperti dia. Oleh itu, kita tidak dapat menggantikan Allah dengan Yahweh. Pertama, penerimaan Muslim. Sejak larangan penggunaan perkataan-perkataan yang bersifat Islamik telah pun keluar sejak 1986, dan ini diperkukuhkan lagi dengan enactment kawalan dan sekatan perkembangan agama bukan Islam di semua negeri kecuali Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan. Perlu difahami juga agama samawi seperti Yahudi, Kristian dan Islam berkongsi nabi-nabi yang sama, menyembah Tuhan yang Esa yang dikatakan sama, tetapi berlainan sifat serta pemahaman konsep teologi dan juga berkongsi banyak lagi persamaan yang lain. Sudah tentu penganut agama-agama ini tidak terlepas daripada berkongsi perkataan-perkataan yang sama. Jadi amatlah wajar untuk pihak kerajaan maupun jabatan agama mempertimbangkan untuk membenarkan umat Kristian di Malaysia menggunakan nama-nama serta istilah yang dikongsikan tanpa ada sekatan. Maka perlunya penerimaan serta pindaan terhadap arahan mahupun undang-undang bagi tujuan tersebut. Untuk mengelakkan kekeliruan, perlunya pendidikan agama yang menyeluruh dan mencakupi untuk memahami persamaan dan perbezaan antara kedua-dua agama ini. Kedua, hormat hak kebebasan beragama. Dalam menghormati semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan Perlembagaan Persekutuan, setiap agama diberi hak untuk mengembangkan serta mengurus agama masing-masing. Umat Kristian di Malaysia sudah tentu tidak mahu urusan keagamaan mereka ditentukan oleh orang yang bukan dalam kalangan mereka.
sudah tentu ianya terpakai juga bagi agama lain. Bagi umat Kristian di Malaysia sendiri, perkataan Allah telah digunakan sekian lama, meresap masuk dan menjadi sebahagian daripada sanubari penutur yang menggunakannya. Dan yakinlah, tidak mungkin para misionaris silap dan kita mesti menghargai apa yang telah diwariskan kepada kita. Umat Kristian menggunakan istilah nama Allah dengan hormat dan menurut pada konteks dan pemahaman ketuhanan mereka. Umat Kristian yang menggunakan bahasa kebangsaan hendaklah secara bebas mengamalkan jajaran mereka tanpa diganggu seturut dengan arahan kabinet yang dipersetujui sebelum ini, seperti penyelesaian 10 perkara yang mencakupi bukan sahaja untuk di Sabah dan Sarawak, bahkan di Semenanjung Malaysia juga. Ketiga, dialog antara agama. Bagi kedua-dua pihak, umat Kristian dan umat Muslim perlu digalakkan untuk menganjurkan dialog, membina jambatan bagi saling memahami antara satu sama lain, dan memberi contoh teladan yang baik sebagai umat beragama yang mewarisi iman Abraham dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Oleh itu, sudah masanya kita harus menyedari bahawa hal ini tidak dipermasalahkan sebelum ini, dan ianya hanya menjadi satu bebanan mutakhir yang akan memecah belahkan perpaduan kita.